bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempa sahabat-sahabat semua, kononnya Abakau, pengurusi Perikatan Nasional atau Pertikaian Nasional, yang mempunyai rancangan yang hebat untuk negeri Selangor, untuk memulihkan Selangor, untuk membangunkan Selangor. Ya, itu antara manifesto yang mereka nyatakan ya di negeri Selangor ini khususnya. Tapi ya, menarik juga untuk kita ikuti sebenarnya apakah jawaban daripada YB Rafizi Ramli dengan manifesto terkini ya daripada Pertikaian Nasional ini, khususnya pengurusi mereka Abakau. Jadi menarik untuk kita dengar bersama ya kenyataan dalam ucapan YB Rafizi Ramli ini yang mencuci, memberus kepala Abakau ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti ucapan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita dengar dan juga tonton video ini. Jadi pusing ni, sebenarnya saya simpulkan, sebenarnya Perikatan Nasional ni nak masuk pilihan raya ni, dia bukan soal nak mentadbir, nak tawar yang lebih baik, nak bersaing demi kesejahteraan rakyat. Dia nak satu je, dia nak kuasa. Tu ya. Dia sebenarnya supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri. Tu ya. Sebab itu saya tengok sebenarnya kandungan ceramah dan kempen mereka tak ada langsung soal apa yang dia nak buat. Soal dia ialah dia frust menonggeng kerana dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi oleh kerana dia tak jadi Perdana Menteri, dia frust menonggeng, semua ni salah ni. Yang itu salah, buat macam mana pun salah. Sebab itu, saya dah 4 minggu berturut-turut saya duk tanya, kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Apa rancangan? Kita tiap-tiap malam terangkan tentang rancangan, tentang program, tentang dasar, tentang perkara-perkara yang perlu diperbaiki dan macam mana kita nak buat. Akhirnya semalam saya tengok baru kali pertama Tan Sri Muhyiddin Yassin menjawab. Sebab kita tanya dia ni, apa kerangka dasar, kau nak buat apa? Apa tawaran? Akhirnya semalam baru pertama kali dia buat tawaran untuk orang Selangor. Korang tengok ke tidak ni? Oh, nampak sangat tak layan. Semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan benda yang paling hebat untuk orang Selangor. Saya dengar pun saya rasa tergugat. Dia tawarkan bahawa kalau Perikatan Nasional konon menang Selangor, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya masa tu gelak sakan tergolek-golek. Yang kau nak pulihkan negeri Selangor ni kenapa? Kalau pun nak pulihkan, bukanlah negeri Selangor. Pulihkanlah negeri Kelantan ke, negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke. Sebab Selangor ini, sekarang ini pun dah memang negeri nombor 1 dalam Malaysia pun. Kau nak pulihkan apa lagi? Kalau betul lah kepakaran Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ini diperlukan untuk memulihkan sesuatu, bukan di Selangor, no. Air dekat Kelantan yang perlu dipulihkan. Masalah dia di Kedah. Walaupun ada macam-macam yang Kerajaan Persekutuan telah bina di selatan Kedah, pembangunan industri, bawa masuk pelabur-pelabur besar antarabangsa, negeri Kedah masih lagi negeri antara yang paling miskin. Selangor dah boleh tanam 5 tuaian 2 tahun untuk padi. Pulau Pinang pun dah boleh buat. Dia tak boleh buat lagi sampai lah ni. Sama juga dulu, ni lebih kurang seminggu lepas lah. Bila seorang lagi pimpinan Perikatan Nasional datang berkempen di Selangor, meyakinkan orang Selangor untuk kononnya berubah. Tawaran dia apa dia? Kalau Perikatan Nasional akan mentadbir negeri Selangor, maka Selangor akan menjadi negeri super state. Itu pun saya gelak juga. Super state apanya? Selangor memang dah super state pun berbanding dengan Kelantan, dengan Terengganu. Kau nak superkan macam mana lagi? Sedangkan kamu ada masa yang panjang dan sudah pementadbir di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di Perlis. Pergi superkan negeri-negeri itu dululah.
Tapi saudara-saudari tahu kenapa bila kita bincang tentang tawaran semua ni, dia tak boleh, dia tak boleh buat keluar sebab memang dia tak ada rancangan pun. Agaknya bila kita dok tekan dia, saya tengok dia mula edar printing lah. Ini ada risalah menunjukkan rekod prestasi Perikatan Nasional. Rekod paling tinggi apa dia? Memberikan bantuan 600 bilion ringgit kepada rakyat semasa COVID. Ada orang gelak. Siapa gelak tadi? Andy. Dia tak boleh pakai, dia memang gelak sepanjang masa. Tapi memang patut gelak lah. Sebab 600 bilion yang Muhyiddin Yassin dok mengaku tu, masa zaman dia, 600 bilion tu, bukan pun duit dia pun. Duit rakyat melalui KWSP. Duit rakyat melalui KWSP. Kita apa boleh buat? Katakanlah kita nak buat, katakanlah kita bagi keluar, ambil lah duit ni 200 bilion, 300 bilion. Lepas itu kita mengaku kita membantu rakyat. Sedangkan sekarang ini kita dah tahu hasil daripada culas dan juga malas pentadbiran Perikatan Nasional masa Muhyiddin Yassin yang sentuh duit KWSP, yang itulah yang sampai sekarang kita masih lagi tanggung. Pertama, kita berhadapan dengan kumpulan-kumpulan warga tua yang bila mereka bersara, mereka tak ada dah simpanan, jaminan untuk masa depan. Bila mereka tak ada simpanan dan jaminan masa depan, yang tu yang kami kena tanggung sekarang ni. Takkan kita nak bagi dia macam tu je? Takkan kita nak tinggal dia macam tu? Akhirnya kerajaan sekarang kena cari jalan macam mana untuk mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial untuk kita bantu golongan-golongan yang akan bersara ini. Sebab apa? Zaman Muhyiddin dah bagi dia orang keluar duit yang dia dok mengaku ini bantuan kepada rakyat. Bukan duit dia pun. Duit daripada rakyat sendiri bagi kepada rakyat. Kesan kedua yang sampai ke sekarang kita masih lagi menanggung ini ialah kesan inflasi. Saudara-saudari mungkin tak faham ataupun mungkin belum dengar sebelum ini, salah satu sebab kenapa harga barang naik mendadak masa zaman dia memerintah dulu ialah kerana sebab dia bagi rakyat keluarkan duit seberapa banyak ni. Bila rakyat keluarkan duit banyak dalam poket, maka rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, maka permintaan terhadap barang, perkhidmatan semua naik. Orang berbelanja, permintaan naik, harga naiklah. Harga terutamanya harga makanan siap. Kalau kat luar, restoran, gerai, sekali dia naik, nak turun payah dah. Sebab itu zaman dia, kita tengok inflasi naik mencanak, kenaikan harga itu naik dengan begitu cepat dalam tempoh beberapa bulan saja. Dan bila kita ambil alih Disember 2022 dulu, kita mengambil alih dalam keadaan inflasi antara yang paling tinggi dalam 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah sekarang kita berjaya stabilkan. Inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan ini kan. Jadi maksudnya begini. Maksudnya bila kita tengok dia tak ada tawaran pun, dia tak ada rancangan pun. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di Kelantan sekarang. 33 tahun memerintah, keadaan dia tak berubah. Nak kata tak bagi peruntukan memang dah bagi. Kalau ikut daripada peraturan yang saya turut ikut sampai sekarang. Dari segi peruntukan kerajaan persekutuan, kita bagi paling tinggi kepada negeri-negeri miskin. Negeri-negeri miskin itu termasuklah negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Semua PAS punya. Nak kata tak bagi peruntukan, dah bagi. Nak kata tak tolong, dah tolong. Tapi kita tengok sendiri macam mana yang berlaku di negeri Kelantan. Sebabnya bila ada pentadbiran yang dia nak kuasa itu semata-mata supaya ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri besar, ada yang mendabik dada kononnya dia orang penting, akhirnya yang akan jadi mangsa ialah rakyat terbanyak. Sebab itu Kelantan sampai sekarang macam itu. Dan sekarang mereka nak bawa perkara yang sama di Kelantan itu ke negeri Selangor.
dalam keadaan negeri Selangor selama ini telah pun menjadi negeri yang nombor 1 di Malaysia, saudara-saudari. Dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab saudara-saudari. Dan tanggungjawab saya jugalah, William jugalah, kerana kami semua wakil rakyat, ahli parlimen daripada Selangor ni. Baik, akhirnya, pilihan raya ini, seperti juga pilihan raya mana-mana pun, soalnya ialah kebajikan rakyat. Setiap kali kita masuk pilihan raya, maksudnya itu masa untuk parti-parti bersaing membuat tawaran. Dan tawaran saja tidak cukup, pengundi akan melihat juga kepada rekod kita, prestasi kita sebelum itu, ketangkasan kita, kreativiti kita dalam menyelesaikan masalah. Sebab itu hari ini ada 2 perkara penting yang dilancarkan oleh kerajaan. Mereka kata, ni nak masuk pilihan raya lah ni baru nak lancar. Dah, kalau saudara-saudari tengok ucapan-ucapan saya daripada 4-5 bulan yang lepas, memang kami dah umumkan daripada awal lagi bahawa dasar-dasar ekonomi yang penting akan diumumkan dalam separuh tahun kedua 2023. Memang rancangannya untuk bulan Julai, Ogos semua ni. Sebabnya kenapa? Bila kita mula-mula masuk, kita nak dengar dulu pandangan semua pihak. Kita nak dengar juga dulu pandangan daripada penjawat-penjawat awam. Kita tak nak ulangi apa yang pernah berlaku masa zaman Pakatan Harapan, masa Tun Mahathir dulu. Dia masuk, dia nak tukar semua, habis kucak-kacir semua. Jadi kali ini kita kata, oleh kerana ini kerajaan perpaduan, kita nak semak semua apa yang boleh dibuat, apa pandangan penjawat awam, apa rancangan yang telah berlaku, apa yang perlu ditambah baik, maka kita bagi masa kepada kita, kita ambil 6 bulan pertama itu kita bincang dulu. Kerana ini bukan soal siapa menteri, siapa kerajaan. Setiap sesuatu yang kita nak buat, kita nak pastikan bahawa ia kekal untuk tempoh masa yang panjang. Jadi benda itu perlu dimasak, dibincang, diharmonikan sebaik yang mungkin. Jadi tadi, paginya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan meluncurkan ekonomi madani untuk memperkasakan rakyat. Petang pula saya luncurkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga untuk Negara. Saya nak ulas yang tu sikit lah. Takkan nak cerita Sanusi tiap-tiap hari. Letih lah. Jadi, cerita Sanusi nanti saya sentuh bab ujung sekali. Pukul 11.59 saya sentuh sikit saja. Saya nak tengok Sanusi lepas ni melompat macam mana. Baik. Kita kembali kepada soal negara kita. Orang tanyalah, alah apalah dah macam-macam ada rancangan ekonomi. Buat pun tak kena, tak buat pun tak kena. Kalau ikut walaun ni semua tak kena. Memang betul, daripada satu tahun ke satu tahun, satu pentadbiran ke satu pentadbiran, memanglah kita kena ada perancangan ekonomi. Kerana itu menetapkan sasaran kepada kementerian-kementerian dan keseluruhan negara kita ke arah mana kita nak pergi. Bidang mana kita nak tumpu. Berapa banyak kita nak pastikan peningkatan ekonomi itu sampai kepada rakyat. Baik. Jadi apa yang bagi saya, apa yang istimewa sangat ekonomi madani yang diluncurkan hari ini? Saya bertanggungjawab baca semua kerangka dan rancangan ekonomi ini daripada 10-15 tahun yang lepas. Marilah daripada mana-mana saya kena baca, itu tugas saya. Apa sebenarnya masalah negara kita dalam bidang ekonomi? Pertama, kita semakin perlahan dari segi pertumbuhannya. Maksudnya prestasi pertumbuhan ekonomi kita makin malap. Kalau nak bagi contoh macam ni lah. Kereta, bila baru beli, tekan minyak 107 dia boleh pergi. Kalau kereta tu dah 20 tahun, tekan sampai habis pedal tu pun, dia pergi 80 km sejam. Dalam keadaan negara lain makin laju ni, kita sebenarnya makin perlahan. Dan dalam keadaan rakyat kita
makin susah dan makin menuntut lebih banyak wang yang perlu dibelanjakan oleh kerajaan, maka ini akan jadi masalah. Tambah pula hutang makin banyak sebab untuk pentadbiran yang dulu-dulu tu, oleh kerana pertumbuhan ekonomi makin perlahan, dia nak tunjukkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu masih lagi berlaku dengan baik, dia berhutang. Sebab itu hutang makin naik. Dan terima kasih mewariskan kepada kami keadaan semua macam itu. Maksudnya kalau saya bagi cerita kereta tadi, dahlah kereta tu 20 tahun, tekan minyak sampai ke Sudah boleh pergi 80 km sejam je. Bila nak kena tukar tayar, duit pun tak ada nak tukar tayar. Bila pertumbuhan ekonomi makin perlahan macam yang ada sekarang ini, dan orang lain makin laju, maksudnya hasil kerajaan juga makin sedikit. Kerana bila ekonomi bertumbuh lebih baik, syarikat lebih banyak buat untung, gaji orang makin naik, maka kerajaan kutip lagi banyak cukai. Jadi pertamanya ialah pertumbuhan ekonomi kita nampak lebih malap. Dan ini telah berlaku selama 20 tahun. Kalau nak bagi contoh, daripada tahun 60-an ke lebih kurang 70-an, kita tumbuh sekitar 7% tahun. Daripada 80 ke 90-an itu kita tumbuh sampai dekat 9% tahun. Daripada daripada tahun 2000 sampailah ke baru ni 2022 ni, secara puratanya kita tumbuh 4.7% saja. Dan kalau kita terus tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 4.7%, kita memang tak mampu dah nak bayar banyak benda. Kita tak mampu nak pastikan hutang kita berkurang. Kita tak mampu lagi nak bayar subsidi kepada rakyat, bantuan rakyat. Jadi perkara pertama ialah macam mana kita nak membaiki potensi ekonomi kita supaya dia boleh berkembang dengan lebih laju, supaya kerajaan dan juga rakyat dapat lebih banyak hasil. Itu yang pertama. Masalahnya, kalaupun kita berjaya buat yang itu, tapi kita tak ubah beberapa perkara yang lain, pun kita ada masalah. Sebab zaman ekonomi tumbuh dengan baik dulu, 7% ke, 9% ke, 20 tahun lepas kita 4.7% ni, walaupun ekonomi itu tumbuh, walaupun hasil kerajaan naik, tapi ada masalah kepada rakyat kerana gaji rakyat makin sikit. Esok saya akan lancarkan dan umumkan kaji selidik pendapatan dan juga perbelanjaan rakyat. Minggu depan saya akan umumkan buat pertama kali dalam sejarah negara kita laporan penggajian rakyat setiap 3 bulan. Sebab sebelum ni kerajaan tak kongsi benda ni. Jadi rakyat kita keseluruhan dia tak faham ataupun dia tak tahu bahawa walaupun ekonomi telah tumbuh baik tumbuhlah 4.7% secara purata setiap tahun untuk tempoh 20 tahun yang lepas, tapi sebenarnya gaji rakyat makin turun. Saudara-saudari tahu tak berapa gaji penengah? Macam mana aku nak terangkan gaji penengah ni? Katakanlah kita ada 10 juta orang pekerja. Setiap seorang tu kita kira yang ini gaji 1,500, susun mereka sepanjang-panjangnya daripada gaji yang paling rendah kepada gaji yang paling tinggi. 10 juta orang pekerja ni, kita tengok yang kat tengah-tengah sekali 50% kat tengah, yang itu jadi gaji penengah. Maksudnya sesiapa di bawah gaji penengah itu dia lebih rendah daripada gaji itu. Saudara-saudari tahu berapa gaji penengah kita yang terbaru? 2,600. Ini yang terbaru. Tapi lebih sedih daripada itu, bila kita tengok profil gaji itu, sebahagian besar dalam 30-40% gajinya sekitar RM1,700 ke bawah saja. Ini anak-anak yang pergi kat universiti semua. Jadi bayangkan gaji minima kita RM1,500. Gaji minima ni maksudnya siapa-siapa yang bekerja kena bayar RM1,500 ke atas. Ini termasuklah pekerja-pekerja asing yang kita bawa masuk ni.
Kita bawa masuk orang Bangladesh, kita bawa masuk orang Nepal, orang Indonesia. Dia tak ada kelayakan ke, dia tak ada kemahiran ke sebab dia buat kerja-kerja kutip sampah dan sebagainya. Pembinaan, undang-undang kita menetapkan gaji dia orang 1,500. Tapi untuk rakyat kita, bila dia keluar, dia diploma ke, dia universiti ke, dia mula kerja, sekarang ni gaji sekitar 1,700, saudara-saudari. Jadi kita ada masalah besar, iaitu kalaupun ekonomi berkembang baik tetapi kerajaan tidak lakukan sesuatu mengenai taburan dan agihan kekayaan negara kepada rakyat, akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dekat bawah. Itu beza utama yang dibuat oleh kerangka ekonomi madani yang diluncurkan oleh Datuk Seri Anwar ini. Kita menetapkan sasaran dan langkah-langkah yang jelas bahawa kedua-dua perkara ini kita kena baiki. Kita kena pastikan potensi pertumbuhan ekonomi negara kita ni naik dengan baik, tetapi pada masa yang sama, bila negara kita makin kaya dan berkembang dengan baik, ia juga mestilah dipastikan agihan kepada rakyat, gaji semua ni juga naiklah. Kalau tidak, yang kaya tokeh ke atas tu kaya, yang bawah ni daripada dulu masa saya mula kerja 20 tahun lebih dulu, saya balik dari UK tahun 2003. Gaji saya masa tu umur dalam 20 berapa, saya balik masa tu dalam umur 24 macam tu, gaji saya dah 3,700 lebih. Orang lain yang bawah sikit mula keluar universiti masa itu dalam 2,500. Sekarang 20 tahun kemudian 1,700. Sebab itu budak-budak anak muda kita semua marah-marah, garang-garang semua. Sebab itu kerja dia maki hamun dekat social media ni. Semua tak kena. Sebabnya ialah kerana mereka, keadaan dia ialah lebih teruk daripada kita dulu. Saya tak adalah nak marah sangat yang muda-muda. Menyampah tu adalah kadang-kadang. Tapi saya faham kenapa dia marah. Jadi perkara ini perlu dibaiki. Baik, Yang itu dirangkumkan di dalam ekonomi madani secara keseluruhan. Yang itu tak apalah. Sedari-sedari baca lah. Takkan aku nak cerita malam ini. Saya nak sebut 2-3 perkara saja. Yang soal gaji itu insya-Allah saya akan pergi kepada kerajaan tarikh 7 hari bulan Ogos. Memang saya duk ratib tiap-tiap hari. 7 Ogos, 7 Ogos, 7 Ogos. Sebab itu kali pertama mana-mana kerajaan dalam sejarah negara kita mengambil cadangan dan akan memutuskan apakah langkah yang kerajaan akan buat untuk menaikkan gaji rakyat, untuk menyelesaikan perkara gaji rendah ini. Saya berdoa lah, insya-Allah, saya yakin perkara itu insya-Allah akan dipersetujui. Tempoh lama mana kita nak buat untuk memperbetulkan gaji itu, yang itu yang kita kena bincang, kerana kita juga kena tengok hutang kita berapa, belanja kita berapa dan sebagainya. Itu tak apa. Yang saya nak bincang dan hurai sedikit, sebab dia ada kena mengena dengan rakyat biasa. Setiap rakyat ada peluang untuk menambah potensi pendapatan. Sebab petang tadi saya luncurkan hala 7 Pelan peralihan hala 7 peralihan tenaga negara. Saudara-saudari tahu tak peralihan tenaga? Ini bukan beralih kerajaan tau, yang tu PN dia yang duk ratib tiap-tiap hari ni. Kita bukan nak beralih kerajaan, kita nak beralih ke ekonomi yang tinggi. Jadi dia berbalik kepada soalan yang saya tanya yang awal-awal tadi. Macam mana kita nak tingkatkan potensi pertumbuhan ekonomi negara? Ataupun yang rakyat biasa tanya, macam mana pelabur nak masuk? Kenapalah pelabur nampak macam tak masuk? Saya nak tahu kenapa. Kerana di negara-negara lain, terutamanya yang mengawal dana-dana pelaburan antarabangsa ni, dia ada 2-3 jenis pelaburan. Satu ialah pelaburan terus, iaitu syarikat swasta luar negara datang buka kilang kat sini, dia duduk kat sini. Yang itu yang dipanggil FDI tu. Tapi yang itu sebenarnya tak besar sebenarnya. Aliran keluar masuk duit dia tu tak besar. Yang paling besar ialah dana-dana yang membeli saham, yang dipanggil sebagai
dana portfolio antarabangsa ni. Ini syarikat-syarikat, bank-bank, firma-firma kewangan yang ada dekat New York, London, China semua ni, mereka mengawal dana berpuluh-puluh trilion tiap-tiap hari. Jadi bila katakanlah pakcik ke makcik katakanlah kaya, ada kena jaga 3 trilion dolar. Pakcik kena tentukan aku nak letak duit kat mana ni. Kan? Kalau kat Malaysia ni, kalau ada orang duit nampak kaya sikit, berhati-hati sebab scammer selalu kacau. Macam mana aku nak curi duit dia kan? Pelabur pun macam tu juga. Dia ada 3 trilion untuk dia laburkan. Jadi dia nak tengok kat pasaran mana aku nak letak, nak beli saham mana, negara mana. Baik, dia ada beberapa peraturan kerana dunia luar ni tak macam kita dah. Mereka sangat menitik beratkan soal perubahan iklim. Sebab dia sangat takut kalau dunia ini, perubahan iklim ini tidak dikawal dengan baik, secara saintifiknya, kalau perubahan iklim itu terlalu mendadak, dia akan berulang apa yang pernah berlaku secara saintifik, iaitu kepupusan dinosaur dulu. Dinosaur dulu pupus sebahagiannya sebab perubahan iklim lah. Dunia menjadi terlalu sejuk. Mati semua dinosaur. Kurang gelak betul. Pergi baca sains betul. Sekarang ni dia terbalik. Bukan sejuk sangat. Dia jadi panas sangat. Jadi kalau tidak terkawal, apabila contohnya dunia makin panas, ada beberapa kemungkinan besar yang kita kat Malaysia ni mungkin tidak hargai sangat, tapi orang luar negara semua tengah takut ni. Contohnya, bila kutub utara cair, dan dia memang tengah cair sekarang ni. Bila dia cair, air laut naik. Bila air laut naik, cuaca menjadi kucak-kacir. Itu yang ada El Nina, tak El Nina, taufan sini sana. Akhirnya dia jadi tsunami lah, banjir besar, tenggelam lah. Itu yang Jakarta contohnya, dia kena fikir macam mana dia nak alih ibu negara dia. Sebab dijangka akan tenggelam dalam 10-15 tahun lagi. Kita dekat Rawang ni kita tak fikir macam tu. Sebab kita rasa kita okey lagi dah. Orang lain tiap-tiap hari duk fikir masalah paling besar dunia sekarang ini ialah masalah perubahan iklim. Jadi, oleh kerana masyarakat maju yang banyak duit ini, dia melihat perubahan iklim ini sebagai masalah nombor 1 tamadun dunia. Alright, itu dia sahabat semua, satu penjelasan yang padu khususnya perkara yang pertama tadi, ya, berkaitan dengan rancangan Muhyiddin Abakau, ya, untuk membangunkan, memulihkan Selangor. Ini agak lucu sebenarnya apa yang mereka mau pulihkan di negeri Selangor. Sedangkan seperti mana yang YB Rafizi katakan, Selangor ini adalah penyumbang nombor 1 negara KDNK. Jadi sepatutnya apa yang mereka nyatakan adalah pulihkan negeri seperti Kelantan yang dipimpin oleh Patipas selama 33 tahun, tambah 20 tahun, sudah 50 tahun lebih. Tetapi masih gagal di dalam melaksanakan pembangunan, memulihkan terutamanya air bersih. Sama juga seperti Kedah, Terengganu dengan tata kelola yang tidak merisaukan, ya, penjualan tanah dengan harga di bawah harga sebenar. Ini antara sepatutnya yang dipulihkan oleh mereka, bukannya negeri Selangor yang ternyata memang sebuah negeri yang maju, ya, dengan rakyatnya begitu senang, suka hati dengan pentadbiran kerajaan yang ada hari ini. Tetapi inilah angan-angan Mak Jenin, ya, datang daripada geng-geng sapu bersih ini, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.